Okey, salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Jadi hari ini saya dengan ahli kumpulan saya iaitu Lim Hock Leong dan Nur Adriana akan membentangkan tentang subjek EDUP 3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran Tugasan 3. Selepas itu saya serahkan kepada Batrisha. Okey. Pertama sekali kita akan tengok analisis. Analisis ialah sebelum kita membuat satu laman web, kita perlu menganalisis DSKP pembelajaran bagi pelajar yang kita dah targetkan. Contohnya, kalau laman web ini, kita dah target untuk pelajar tahun 3 bagi DSKP pembelajaran bahasa Cina. Okey, kalau analisis ni, kita perlu menganalisis pelajar dari sudut pengetahuan yang sedia ada ataupun pengetahuan am, style dan gaya pembelajaran, peringkat perkembangan dan kecerdasan. Okey, seterusnya. Kalau kita tengok daripada laman web ni, dia menganalisis pelajar tahun 3 SJKC dalam pendidikan bahasa Cina. Okey, memastikan pelajar memahami dan fasih bahasa Cina. Kalau kita tengok, macam yang kita tengok tadi, dia ada dia kena tengok pengetahuan am pelajar tentang, kalau kita ikut laman web ni, kita akan tengok pengetahuan pelajar, pengetahuan am pelajar tentang bahasa Cina. So kalau dia guna laman web ni, there will be a progressive untuk, adalah progress diorang dalam bahasa Cina. So diorang lebih tahu bahasa Cina dengan lebih detail. Seterusnya. Seterusnya adalah nyatakan standard dan objektif, iaitu state, standard and objective. State, standard and objective ni adalah dalam bahasa Melayu dia DSKP. Okey, bagi laman web ni, kita menggunakan DSKP tahun 3 SJKC. Laman web ni, dia mengajar murid dengan cara menggunakan cerita. Contohnya kalau kita tengok Raja tu, dia mengajar tentang kasut. Ya. Murid-murid boleh pilih kasut apa, contoh-contoh jenis-jenis kasut lah dekat pilihan-pilihan tu. So, dia ada cerita pasal tentang kasut, dan kalau kita menggunakan DSKP ni, murid-murid ni boleh menggunakan cerita mengikut imajinasi mereka. Contoh kalau laman web ni digunakan Pikachu untuk make it a lot interesting untuk murid-murid lebih tertarik untuk belajar dan membaca cerita dekat dalam laman web ni. Sebab kalau kita gunakan cerita dalam laman web ni, dia boleh mengajar tentang tata bahasa Cina yang lagi mudah untuk murid tu faham. Okay, seterusnya. Pelajar ni dia akan lebih memahami jalan cerita yang dibaca dengan lebih mudah kalau dia gunakan laman web ni. Sebab cerita dalam laman web ni dia agak ringkas dan mudah untuk dibaca oleh para pelajar. So kalau macam mana kalau pelajar tu baru belajar bahasa Cina ke, so it's going to make it easy untuk pelajar tu faham. Sebab tata bahasa dia agak senang untuk difahami lah. Pelajar ni dia menggunakan imajinasi diorang untuk memahami cerita. Kalau diorang tak faham cerita tu, diorang akan try to use their own imagination supaya diorang lagi mudah untuk faham cerita. Bila diorang faham cerita, diorang akan faham nilai murni dengan nilai murni yang ada dalam cerita ni. So, diorang boleh gunakan nilai murni ni dekat luar daripada imajinasi diorang. So, diorang boleh guna nilai murni ni, diorang belajar daripada nilai murni ni, diorang boleh guna dekat dunia nyata lah. Dan selain daripada itu, pelajar juga boleh menikmati dan seronok bila membaca cerita dekat dalam laman web ni.
Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada pemilihan kaedah media dan bahan. Ya ialah satu perancangan pengajaran yang baik. Perlulah pemilihan media, kaedah serta bahan sumber secara sistematik dan terancang. Ya bermaksud kalau kita nak perancangan suatu pengajaran yang baik, sebelum perancangan kita perlu memilih media dan kaedah dan bahan sumber dengan secara sistematik dan terancang supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan. Okay. Okey, marilah kita lihat kepada 3 langkah dalam ini. Yang pertama ialah pemilihan kaedah, iaitu kaedah yang digunakan itu dia perlu sesuai dengan ciri-ciri murid, pengetahuan sedia ada pada seseorang pelajar itu, objektif dan gaya pembelajaran pelajar. Yang kedua ialah pemilihan media, iaitu memilih media yang memerlukan gambar atau slide ataupun video supaya dia senang untuk mendapat perhatian murid. Yang ketiga ialah pemilihan bahan, iaitu bahan sumber yang digunakan itu dia perlu rujuk kepada isi pelajaran yang menjadi fokus pembelajaran. Maksud di sini bahan yang digunakan itu dia mesti mempunyai kaitan dengan isi pelajaran yang ingin diajar lah. Okey. Seterusnya pemilihan kaedah dalam laman web ini dia menggunakan 3 jenis. Yang pertama ialah kaedah penyoalan, yang kedua ialah kaedah pempustakaan murid, yang terakhir ialah pempustakaan bahan. Dan pemilihan media dia ada menggunakan komputer riba dan juga tayangan video. Tayangan video dan akhir ialah pengisian words selepas mereka sudah mengetahui isi pelajaran yang ingin dipelajari. Okey, yang terakhir ialah pemilihan bahan, iaitu media 2D, iaitu gambar seperti gambar Pikachu yang Pikachu, dan seterusnya ialah media 3D, iaitu video dengan juga audio juga digunakan dalam laman web ini. Yang pada dalam page yang kedua itu dia pun juga ada buku tes bahasa Cina tahun 3 yang ialah gambar untuk tes yang ingin diajar lah. Okey. Seterusnya ialah gunakan media dan bahan. Penggunaan media dan bahan dalam sesi pengajaran dia sangat penting kerana ia dapat menjadi penentuan kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, untuk memastikan penggunaan media dan bahan sumber ini secara berkesan, dia ada beberapa tingkatan-tingkatan yang perlu dilakukan. Yang pertama ialah semakan bahan sumber sebelum digunakan, iaitu sebelum kita nak menggunakan bahan sumber ini, perlulah menyemak bahan sumber itu berulang kali supaya pengajaran yang disemak, supaya yang kandungan dalam bahan sumber itu dia amat sesuai kepada isi pelajaran yang kita ingin ajar. Dan hal ini dia juga perlu memastikan sesuai dengan tahap belajar lah. Okay. Yang kedua ialah sediakan bahan untuk penggunaan kelas, iaitu disebabkan pada masa kini pengajaran dia dijalankan secara atas talian, dan bahan itu dia perlu menyediakan kelengkapan secara sendiri seperti komputer riba atau telefon supaya mereka boleh menjalankan pengajaran atas talian ini secara
Oke, yang seterusnya ialah dalam laman web ini kita gunakan Google Site dan murid boleh melayani dengan senang dengan mungkin komputer riba mereka atau telefon lah. Okay. Yang seterusnya ialah sediakan persekitaran yang sesuai untuk pengguna. Setiap dalam laman web ini setiap paparan yang diklik mempunyai arahan paparan yang perlu diklik seterusnya supaya ia lebih tersusun dan sistematik. Apabila murid menggunakan laman web ini, dia mempunyai arahan-arahan yang tertentu supaya murid dapat tahu apakah butang yang seterusnya mereka ingin diklikkan supaya mereka tidak mengklik salah lah. Oke, yang seterusnya ialah sediakan belajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. Dalam laman web ini ia meletakkan hasil pembelajaran yang akan dicapai di paparan pengenalan supaya dia dapat memberi satu motivasi untuk kepada pelajar untuk belajar dan teruja untuk mengetahui isi pelajaran yang ingin dipelajari. Oke, yang terakhir adalah sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. Dalam laman web ini dia menggunakan kaidah tunjuk cara, yaitu dalam kaidah ini pelajar dia diberi peluang untuk mempraktikkan apa yang mereka sudah dipelajari supaya mereka boleh melibatkan diri secara langsung dan mewujudkan pembelajaran yang berkesan. Okey, jadi terima kasih kepada Lim dan Adriana. Selepas itu saya akan sambung dengan model Azure yang terakhir, yang kedua akhir dan terakhir iaitu Require Learner Participation. Okey, jadi apa yang dimaksudkan oleh Require Learner Participation ni ialah melibatkan interaksi dengan pelajar. Okey. Jadi murid terlibat secara aktif sepanjang mereka menggunakan laman web ini. Okey, jadi dari segi set induksi, pemusatan murid kepada topik dengan satu jalan cerita berkenaan dengan pertemuan dengan watak Pikachu yang terkenal. Okey, kami memilih Pikachu kerana kita yakin bahawa Pikachu ini merupakan satu watak yang sangat dikenali dalam kalangan murid-murid. Okey, jadi pada mulanya murid akan bertemu dengan suatu video yang berkenaan dengan suara Pikachu yang boleh berinteraksi iaitu di bahagian gambar kiri ini. Okey, dan selepas tujuan kita meletakkan satu video ini supaya watak Pikachu ni dia lebih real, okey, dia nampak macam hidup. Okey. Yang kedua adalah murid juga diberikan peluang untuk mengenali jenis-jenis kasut yang sering dijumpai. Okey, seperti gambar di kanan ni. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis kasut yang boleh diinteraksi dengan murid. Okey, yang mereka memang boleh tekan lah. Okey, yang dalam langkah satu pula pembacaan teks dan permainan kecil. Okey, selain daripada bacaan teks yang agak boring tu, kami juga menyediakan satu permainan kecil, okey, melalui word wall. Jadi peringkat ini adalah pemusatan bahan dan murid di mana murid diberi gambar ajar teks untuk dibaca dan permainan kecil untuk mengukuhkan kefahaman mereka terhadap teks. Okey, jadi di sini dalam permainan ini akan ada satu pernyataan tentang teks dan murid perlu mengenal pasti sama ada pernyataan itu betul atau salah. Kalau betul, mereka akan tekan true. Kalau salah, mereka akan tekan false. Okey, dalam langkah kedua pula adalah menonton sambil belajar. Jadi interaktiviti di sini adalah video itulah. Okey, jadi kami sediakan dua video, iaitu yang pertama video berkenaan dengan teks dan video berkenaan dengan karakter jenak yang baru.
Okey, jadi pemusatan bahan dan murid diberi video bersuara untuk ditonton yang dipetik dari YouTube dan info-info berkenaan dengan karakter Cina baru yang diperkenalkan dalam teks. Okey, jadi yang kita nampak di gambar bahagian bawah ni kan. Jadi ini sebenarnya merupakan satu gift, okey, di mana orang ni memang betul-betul melakukan aksi berundur. Okey, yang inilah yang bermaksud karakter Cina ini. Okey, yang langkah ketiga pula adalah permainan pengukuhan. Jadi ini merupakan satu pemusatan murid dan bahan juga di mana permainan berkaitan dengan teks dan karakter Cina baru direka untuk mengukuhkan lagi pemahaman dan ingatan murid. Jadi dalam langkah tiga ni kami telah menyediakan 3 jenis permainan yang berbeza-beza lah. Okey. Dan penutup pula perincian perkara yang dipelajari. Okey, jadi dalam penutup ni kita ulang lagi sekali lagi tentang perkara-perkara yang telah dipelajari oleh murid. Okey, jadi marilah kita masuk ke topik terakhir iaitu evaluate and revise E. Jadi nilai pencapaian murid ini boleh dilihat bahawa mempunyai peningkatan lah. Okey, jadi cara kita menguji adalah melalui 10 soalan ujian pasca yang berkaitan dengan teks dan karakter Cina yang diberi kepada murid selepas menggunakan laman web. Okey, jadi ini kira satu ujian pasca lah. Okey, dan keberkesanan web terbukti berkesan. Kenapa? Okey, jadi kita merujuk lah kepada graf di bawah ini di mana kita boleh nampak bahawa jumlah jawapan betul mereka ni rata-ratanya 20 dan ke atas di mana kelas mereka hanya mempunyai 30 orang. Jadi purata jawapan betulnya pun kalau kita lihat dari sini pun agak tinggi lah. Okey, melebihi 50 dan 70 ke atas. Sangat baik. Okey, boleh dapat A lah tu. Okey. Dan objektif dan jawapan murid. Jadi objektif kita ni tercapai. Okey, sebab murid telah memahami dan dapat baca dan faham teks semua tu. Okey, dan kita juga boleh nampak peningkatan dari segi pemahaman teks dan karakter Cina. Purata jawapan betul dengan nombor soalan adalah seperti graf di bawah ini. Yang bawah ini adalah ujian pasca pra mereka dan ujian oren, garisan oren ni merupakan ujian keputusan mereka ujian pasca dan kita boleh nampak terdapat satu peningkatan yang agak ketara di sana. Okey, keberkesanan media juga sangat berkesan dan sangat tepat kepada keperluan soalan. Okey. Dan ini merupakan rujukan kami dan lampiran ini adalah laman web yang kita membentangkan. Sekian dan terima kasih.